Okey, Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Okay, ini Cikgu Liza. Hari ini kita akan belajar untuk kelas online kita yang pertama. Okey, kita akan sambung apa yang kita sudah berhenti hari itu sebelum peperiksaan. Okey, kita dekat unit 4 ataupun bab 4, proses hidup tumbuhan. Okey, jadi Cikgu akan habiskan bab 4 hari ini. Di minggu depan, sesi seterusnya kita boleh masuk. Okey, ataupun kita boleh belajar bab baru iaitu bab 5. Okey, unit 5. Okay, jadi kita akan belajar hari ini proses hidup tumbuhan. Okey, kita akan tengok kemandirian spesies tumbuhan. So, maksudnya macam mana spesies tumbuhan ni ataupun tumbuhan ni membiak. Okey, macam mana dia dari 1 jadi 2, jadi 3, jadi 4, jadi banyak. Okey, itu maksudnya kemandirian spesies tumbuhan. Okey, kemandirian spesies tumbuhan ni maksudnya dia punya survival, dia ingin pastikan yang spesies dia sentiasa ada dari dulu sampai sekarang. So macam mana untuk pastikan spesies dia sentiasa ada, dia perlulah membiak, dia perlu jadi banyak dan lagi. Okey, so contohnya kita ada satu saja pokok durian. Macam mana pastikan pokok durian tu hidup? Okey, hidup sentiasa ada, spesies dia sentiasa ada, dia akan fokus. So, maksudnya dia kenalah membiak, dia kena buat pokok durian lain dan pokok durian lain dan pokok durian yang lain lagi. Okey, jadi macam mana untuk buat dia punya spesies ni sentiasa ada, okey, sentiasa ada dan tidak akan pupus. Okey, macam untuk buat spesies dia ni tidak akan pupus, sentiasa ada. Mereka ada dua, okey, mereka ada cara-cara, okey, iaitu memencarkan biji benih ataupun buahnya. Okey, so mereka ada banyak cara. Okey, mereka ada banyak cara untuk memencarkan biji benih. Dia memencarkan biji benih ataupun dia punya buah ni maksudnya dia akan keluarkan dia punya biji benih ataupun dia akan keluarkan dia punya buah daripada pokok tu. Okay, so contohnya macam pokok kelapa. Okay, dia memencarkan buah dia, maksudnya dia akan tanggalkan dia punya buah pokok kelapa tu untuk dibawa ke tempat lain dan tumbuh menjadi lagi satu pokok kelapa yang baru. Okay, jadi macam mana dia buang dia punya biji benih, macam dia keluarkan dia punya buah, tu yang kita akan tengok. Okay, so kalau kamu tengok sini, buah atau biji benih tumbuh dipencarkan ke tempat yang jauh dengan cara tertentu mengikut ciri-ciri biji benih atau buah. Jadi maksudnya, macam mana tumbuhan ni akan memastikan spesies dia tidak pupus, macam mana dia memastikan dia sentiasa boleh membiak adalah dia memencarkan biji benih, dia buang dia punya biji benih ataupun dia punya buah. So cara dia buang jauh-jauh, okay? Cara dia buang jauh-jauh dia punya buah ni adalah dia ikut ciri-ciri biji benih, ciri-ciri buah tu. Kalau buah tu ringan, dia akan bilangin, okay? Ataupun biji benih tu ringan. Tapi kalau dia berat, terpaksalah guna cara lain, kan? Okay, cara guna air kah? Okay? So, cara dia buang biji benih, dia memencarkan biji benih dia ataupun buah dia jauh-jauh, dia ikut biji benih tu. Kalau ringan macam ni, kalau berat macam ni. Okay, so kita tengok satu-satu. Macam mana dia pencarkan biji benih atau buah. Macam dia buang dia punya biji benih atau buah jauh-jauh. Okay, yang pertama ni adalah, kamu tengok, dia ada melalui air, ada angin. Okay, melalui manusia dan haiwan dan juga mekanisme letupan. Jadi, cara dia buang-buang jauh-jauh dia punya buah ni adalah jauh-jauh daripada pokok induk dia. So maksudnya contohnya sini kita ada pokok kelapa, okay? Pokok kelapa. Jadi macam mana so sini ada sungai contohnya. Jadi macam mana pokok induk ni, mamak dia ni, okay, ibu pokok ni ataupun bapa pokok ni, macam dia mau pastikan yang anak dia ataupun pokok kelapa yang baru bukannya akan ditanam dekat dengan dia. So dia akan pastikan dia punya pokok kelapa tu, buah kelapa tu akan pergi melalui air. So dia akan pergi jauh. Lepas tu barulah ada pokok kelapa yang baru. So maksudnya dia ingin jauh
daripada pokok induk dia, jauh daripada ni, daripada ibu dan ayah. Macam tu. Okey, yang paling mudah lah untuk cikgu begitu. Okey. Jadi kalau kamu tengok sini, kita ada apa ni? Kita ada cara-cara mereka dibawa. Okey, biji benih itu dibawa. Kita ada air, angin, manusia dan haiwan dan juga mekanisme tutupan. Jadi kita akan tengok dulu yang pertama. Itu macam mana mereka pencarkan biji benih, mereka buang jauh-jauh biji benih itu menggunakan air. Okay? Macam dibuang jauh-jauh dia punya biji benih ataupun buah daripada dia punya pokok induk, daripada ibu dan ayah dia ni. Okay? So, kita akan tengok kalau melalui air macam mana. Okay, so ini adalah ciri-ciri buah atau biji benih yang dipancarkan melalui air. Okay, so contohnya kan, kalau sini kita ada buah kelapa. Okay, so kita ada buah kelapa. Kalau kita tengok sini first. Yang pertama. Okay, rongga udara menjadikan buah ringan. So maksudnya buah kelapa ni dia adalah ringan. Okay. Lepas tu kulit belilin dan kalis air menghalang air daripada masuk ke dalam buah. Maksudnya bila pokok kelapa ni jatuh ke dalam air kan dia dibawa melalui air. Okay. Jadi bila pokok kelapa ni dia jatuh melalui air, okay, dia jatuh dalam air contohnya. So dia jatuh dalam air, macam mana pokok kelapa ni dia tidak akan hanyut, tidak akan tenggelam ke dalam air sebab dia ringan satu. Lagi dia ada kulit lilin dan kalis air. Maksudnya kelapa ni dia ada kalis air, so air tidak akan masuk ke dalam. Jadi kelapa tu dia tidak akan tenggelam ke dasar sungai ke gitu, dasar air. Jadi sabut yang mempunyai rongga-rongga udara menjadikan buah kelapa ringan dan mudah dihirup air. Okay, jadi buah kelapa ni adalah ringan. Satu, dia adalah ringan. Satu lagi, dia tidak mudah masuk air. Dia kalis air. Okay, dia kalis air. Okay. Dan yang paling penting dia adalah ringan. So, bila dia dah ringan, bila dia terjatuh ke dalam air, dia senanglah untuk bawa. Dia pergi jauh-jauh daripada pokok asal. Okay, so contohnya cikgu ada sini. Cikgu ada pokok kelapa. Cikgu ada pokok kelapa. So pokok kelapa ni mau bawa kelapa tu jauh-jauh. Okay, so bila buah kelapa tu jatuh ke dalam air ni, dia akan hanyut guna air jauh daripada dia punya induk ataupun ibu ayah dia. So dia akan tumbuh jauh daripada induk dia. Dapatlah buah kelapa yang baru. Okay. Jadi kita tengok pula sini buah teratai. So buah teratai ni dia mempunyai rongga udara yang membolehkannya terapung di permukaan air. So maksudnya kita ada air ni, okay. So kita juga ada contohnya bunga teratai. Okay. So dia akan terapung-apung, okay. Dia akan terapung-apung dekat air ni. Okay. So dia akan terbawa ke sesuatu tempat menggunakan air. Okay. So dia ringan. So dia boleh terapung-apung. Okay. Dia akan terapung-apung. So contohnya ni adalah pokok induk contohnya. So dia ingin jauh. Daripada pokok induk dia. Dia jatuh ke dalam air dan dia terapung-apung sampailah dia berhenti di mana yang boleh dia tumbuh. Okay. So kita tengok pula buah bakau. Okay. Dia juga ringan dan mudah terapung. Kalau kamu perasan sini, setiap kali pokok yang mempunyai ataupun yang dibawa melalui air, contohnya buah kelapa, buah teratai, buah bakau ni kan, kalau kamu perasan, buah dia mesti selalu ringan. Okay. Mesti selalu ringan. Selalu ringan. Okay. Mudah untuk terapung. Itu adalah ciri-ciri kalau mereka dibawa ataupun dipancarkan melalui air. Okay, supaya mereka boleh pergi jauh daripada induk dia, daripada pokok ibu dia. Gitu. Okay, jadi supaya mudah untuk dia dibawa guna air. So kita ada satu lagi ni,
Pokok ni selalu masuk dalam soalan, masuk dalam ujian. Okay, buah pompong. Okay, so buah pompong ni kamu kena hafal lah. Buah pompong dapat tak apung di permukaan air. Jadi bila buah pompong ni jatuh ke air, so dia akan dibawa. Dia akan bawa hanyut jauh-jauh menggunakan air. Okay, so dia akan jauh daripada dia punya induk. Okay. So kita akan tengok pula ni. Macam mana kalau buah ataupun biji benih ataupun apa-apa akan dibawa melalui angin. Okay, tadi kita sudah tengok air. Kalau kamu tak faham, kamu boleh tanya cikgu. Tapi tadi kita sudah tengok air, sekarang kita akan tengok yang angin pula. Okay, sekarang kita akan tengok yang angin pula. So angin ni dia akan terbangkan biji benih atau buah. Okay, jauh daripada pokok induk. Okay, jauh daripada pokok induk. So, contohnya kita ada satu pokok induk sebelah kiri. Okay, and then dia akan terbangkan dia punya biji benih. Okay, dia akan terbang jauh. Okay, dia akan terbang jauh sangat melalui angin. So sini ada angin. So bila angin tiup ke kanan, terbang-terbanglah dia dekat bahagian kanan. Okay, so dia akan pergi jauh daripada dia punya buaya, daripada dia punya induk. Okay, jadi bila ada angin, benda yang ringan, okay, mudah terbang, dia akan pergi melalui angin. Dia akan dibawa ataupun dipencarkan melalui angin. Okay, so kita tengok sini contohnya macam Merati, Angsa dan Petria. Okay, mereka mempunyai struktur seperti sayap yang memudahkan diterbangkan oleh angin. So maksudnya bila sahaja contohnya sini kita tiba-tiba ada angin, gitu, okay? Kita ada angin. So bila kita ada angin, okay, Merati, Angsana dan Petria ni akan dibawa dia punya buah ataupun biji benih melalui angin jauh, okay? Jauh daripada dia punya induk. Itu yang paling penting, jauh daripada pokok induk dia. Okay, so contohnya pokok induk dia di sini, bila ada angin, dia akan pergi ke tempat lain. Okay, so dia ringan dan dia macam bentuk sayap sikit. So dia macam bentuk sayap sikit, mudah untuk bawa menggunakan angin. Okay, so ada satu lagi, 3 lagi contoh yang dibawa guna angin, iaitu dandelion. So dandelion ni selalu kena guna. Okay, bila tiup terbang, bila tiup terbang. Okay, kamu pun boleh ambil pokok dandelion tu, tiup dia, kamu akan sendiri nampak dia akan terbang. Okay, so itu adalah ciri-ciri pokok ataupun tumbuhan yang dibawa melalui angin. Okay, mereka selalunya ringan, selalunya kecil dan mereka ringan, dan yang ni mereka mempunyai bulu halus. Okay, yang tadi ni mereka mempunyai sayap. Sekarang ni mereka mempunyai bulu yang halus. Okay, sekarang ni mereka mempunyai bulu yang halus pula. Ni bulu-bulu dia ni, bulu-bulu yang halus, supaya nanti bila kalau dia tiup angin, okay, senang dia untuk terbang. Sebab dia adalah ringan satu dan juga dia ada bulu yang halus. Okay, jadi kamu kena hafal. Selalu ni masuk dalam soalan objektif. Dandelion, lalang, kekabu, dia ada bulu yang halus. Okay, kalau Merati, Angsana, Petria, mereka mempunyai sayap. Okay, so dua-dua kelompok ni dibawa melalui angin. Okay, so sekarang kita akan tengok pula apakah buah atau biji benih yang dipencarkan melalui manusia dan haiwan, ataupun paling senang yang dibawa lah, okay? Yang dibawa oleh manusia dan haiwan. Okay, macam mana manusia dan haiwan bawa biji benih buah ni jauh-jauh daripada ibu ayahnya, daripada induk dia. Okay, macam mana paling senang adalah pertama, okay, tumbuhan tu, buah tu, okay, dimakan oleh manusia atau haiwan, okay, dan kemudian bijinya dibuang. Jadi macam kita lah, okay, contohnya kita makan buah, kita cakap, oh okay,
Dia makan buah, biji dia ni tak boleh makan, so saya buang. So kadang-kadang ada orang tu bukan yang dia buang dalam tong sampah, kadang dia cakap buang je dekat tanah ni. So bila buang dekat tanah ni, tengok-tengok esok-esok bulan depan, 1 tahun depan, 3 tahun depan ada sudah pokok. Okay? Jadi kadang-kadang dia boleh dibawa juga oleh manusia. Jadi bila kita makan, bila kita cakap, buang je lah pokok biji durian ni dekat tanah. Okay? Kalau malas jadi jadilah pokok durian nanti lepas beberapa tahun. Ataupun haiwan pun juga boleh. So maksudnya, contohnya kalau ada haiwan yang contohnya makan manggis lah. Okay? So, contohnya macam kalau monyet ke apa kena makan. Apa-apa sahajalah yang boleh makan. Contohnya manggis, lepas tu dia akan buang saja biji dia. Okay, dia akan buang saja biji dia dekat tanah. Bila buang biji dia dekat tanah, dia akan tumbuhlah jadi satu pokok manggis yang baru. Okay, so satu adalah dimakan dan kedua adalah dia boleh melekat. Okay, so satu dimakan, lepas buang biji dia, satu melekat pergi badan. Okay, dia melekat pergi badan, dia akan jatuh ke tempat lain. Okay, so jadi buah-buah ni dia mesti ada ciri-ciri. Jadi saya ada ciri-ciri yang boleh menarik perhatian. Contohnya dia ada warna yang cantik, okay? Dia ada warna merah, contohnya macam rambutan ni, dia manggis yang sangat cantik warna purple manggis ni kan. Lepas tu durian, dia ada bau yang enak juga. Okay? Kita tengoklah satu-satu apakah ciri-ciri buah yang buat manusia dan haiwan ni rasanya cuma makan dia. So bila memakan dia akan buang biji benih tu pergi tanah. Okay? Ataupun biji benih tu melekat pada badan haiwan. Jalan-jalan, terjatuh dekat tanah, tumbuh. Okay, jadi kita tengok apa ciri-ciri dia. So ciri-ciri dia mesti ada bau, mesti ada rasa yang enak. Barulah durian dengan mangga ni kena makan oleh manusia dan juga haiwan. Okay, jika mesti ada warna, tengok sama je rasa yang enak. Barulah rambutan dan manggis ni kena makan oleh haiwan dan juga manusia. Okay, lagi mesti ada warna kan. Kita tengok mesti ada warna menarik. Cili, tomato, okay. Dan juga yang ni dia dah ringan dan campur. So, ringan sikit, kelulut dan juga keruncuk ni mereka adalah ringan dan campur. Jadi, mudah untuk melekat. Okay. Mudah untuk melekat pada badan haiwan. Okay. So, kita akan tengok yang terakhir. Okay. Kita akan tengok yang terakhir. Sebelum cikgu sambung dengan video yang seterusnya, kita akan tengok cara bawaan yang terakhir. Okay. Pencaran melalui mekanisme letupan. Macam mana mekanisme letupan ni boleh bawa biji benih jauh-jauh. Okay. Macam mana boleh bawa biji benih ni jauh-jauh daripada pokok induk dia, daripada pokok ibu dia. Okay. Contohnya tadi pun pokok ibu dia pun. Tapi daripada pokok dari mana dia keluar. Okay, jadi kita tengok macam mana mekanisme letupan ni boleh bawa biji tu jauh-jauh. Okay, so kita tengok tumbuhan yang melahirkan biji benih dengan cara letupan ni. Okay, mekanisme letupan ni satu, dia mesti keras dan kering apabila matang. Okay, and then dinding buah pecah lalu mencampakkan biji benih jauh daripada pokok induk. So maksudnya bila buah getah ni dia sudah matang, okay, ataupun dia sudah cukup umur, dia sudah cukup tua, dia akan jadi keras. Okay, dia akan jadi keras dan jika dia jadi kering, langsung dia akan pecah. Okay, bila pecah, dia akan pergi jauh-jauh daripada ibu dia. Okay, daripada pokok induk dia. Okay, so bila pokok buah getah ni keras, matang, dia akan jadi keras. Okay, bila dia akan jadi kering, baru dia akan pecah. Bila dia pecah, dia mestilah pecah ni. Pecah jauh daripada pokok induk. Okay, pecah jauh daripada dia punya pokok induk. Okay, kenapa dia mahu pecah jauh daripada pokok induk? Sebab mereka ingin kurangkan persaingan. Okay, so pokok induk tu kan sudah dah besar kan. Ni takkanlah dalam baru kecil mau bersaing untuk makanan, untuk air. Okay, jadi itulah mereka kena pergi jauh daripada buah yang mereka. Okay, pokok induk. Jadi kita tengok juga ke embung. Okay, kalau kita tengok sini ke embung,
Bila dia sudah cukup matang, dia akan juga jadi keras dan juga kering. So, bila dia pecah, dia akan bawa jauh. Okay, dia akan bawa jauh. Bila dia pecah, dia akan bawa jauh daripada pokok induk. Okay, so sama juga dengan ni, pokok saga. Okay, bila dia sudah kering, bila dia sudah matang, dia akan jadi kering. Pokok ini dia akan jadi kering. Bila dia jadi kering, dia jadi keras. Bila dia pecah, mestilah jauh daripada pokok induk. Okay, so contohnya sini ada pokok induk. Okay, ini dia pokok induk lah contoh. Bila ada satu buah sini, okay, dia sudah kering, dia sudah keras, dia sudah matang. Bila dia pecah, dia punya biji benih mesti jauh terpelanting, jauh dia meletup. Jauh bila dia meletup, dia punya pergi jauh sangat daripada ni. Pokok induk. Okay, so itulah. Kalau kamu tengok semua perencanaan ni, mereka semua utamakan jauh daripada pokok induk kerana mereka ingin kurangkan persaingan. Okay, jadi kita akan bertemu kembali nanti video yang seterusnya. Okay, itu sahajalah mekanisme macam mana tumbuh-tumbuhan ini tumbuh. Okay, macam mana mereka boleh membiak. Okay, jauh daripada pokok induk, mereka ada melalui angin, melalui air, letupan, okay, dimakan oleh haiwan, dimakan oleh manusia, melekat dekat tubuh haiwan. Jadi, itulah kalau kamu tidak faham, kamu boleh tengok balik video ni, ataupun kalau kamu tidak faham, kamu boleh tengok bila masa dekat kita punya grup WhatsApp ataupun Telegram. Okay, jadi kita akan bertemu lagi dekat video yang seterusnya.